kata beliau. Okey, saya teruskan iaitu dengan konsep PBD. Kalau kita tengok di sini, mudah saja konsep PBD ni adalah proses berterusan dalam PDPC. Ya, dalam PDP itu adalah satu proses yang berterusan. Bukan maksudnya kalau sebelum ini peperiksaan kita lebih kepada memberi latihan akhir. Tapi untuk PBD ni dia adalah proses berterusan daripada kita kenal murid kita, daripada kita mendorong murid kita, daripada kita sebagai guru dalam kelas sentiasa mencetuskan sesuatu yang baru kepada murid-murid kita. Dari situ dengan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian, kemudian kita dapat tengok macam mana perkembangan, kemajuan dan kebolehan murid kita dalam menguasai sesuatu PDPC. Ya, dia bukanlah maknanya di akhir baru kita nak nilai, tapi untuk PBD ni adalah satu proses yang berterusan. Kemudian daripada proses tersebutlah kita boleh membuat perekodan, ya, dengan mengumpul maklumat, kita buat analisis, kita tengok murid mana yang masih belum menguasai, ya, kemudian bagaimana dengan perancangan PDPC guru, ya, kemudian apa penambahbaikan yang boleh dibuat, dan konsep yang ketiga adalah PBD ni bukan untuk perbandingan kebolehan, ya, ataupun persaingan antara murid. Ya, tetapi PBD dia lebih membantu pihak sekolah dan juga ibu bapa. Itu yang paling penting sebab ibu bapa dia sangat teruja untuk melihat tahap penguasaan anak-anak mereka. Kemudian konsep yang ketiga yang saya beritahu tadi, ibu bapa dia boleh membantu guru-guru dengan pelaporan yang disediakan oleh pihak sekolah. Mana lagi aspek-aspek yang perlu diberi penekanan kepada anak-anak mereka dari segi pengetahuan, kemahiran ataupun dari segi nilai. Ya, Haji ada nak tambah ke? Sini ada ni. Ya? Ada ni. Okey. Kemudian di sini saya tunjukkan juga ya ciri-ciri PBD. Ini sangat penting lah. Ya, perlu ada perancangan oleh guru. Ya, di mana guru perlu menilai murid dia sendiri. Ya, sebelum dia nak memulakan PDPC, perancangan guru tu perlu menilai setiap murid dalam kelas. Ya, PBD ni sangat adalah satu sistem yang dirancang sebegitu rupa, sangat cantik dia punya sistemnya merancang PDP. Kita tentukan instrumen, buat pelaksanaan, membuat pentaksiran, merekod, menganalisis, ya, kemudian dia lebih kepada bersistem di sini. Kalau kita tengok ianya ada kaitan juga dengan PDCA guru, ya, kemudian formatif dan sumatif. Ini sangat penting nanti kita akan tunjukkan formatif, apa yang dimaksudkan dengan formatif, apa yang dimaksudkan dengan sumatif. Ya, dalam PBD ini dalam proses yang berterusan kita perlu highlightkan dua-dua sekali, formatif dan juga sumatif, dan kadang-kadang formatif sahaja tanpa sumatif. Ya, kemudian pelbagai kaedah. Ya, ada beberapa kaedah yang kita akan tunjukkan nanti, berasaskan kriteria, menekankan perkembangan individu, mengesan perkembangan pembelajaran secara menyeluruh. Ya, bukan saja kepada akademik tetapi juga bukan akademik. Kalau masih ingat lagi slide yang awal-awal tadi, membolehkan tindakan susulan dan juga menggalakkan pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya. Di sini PBD bukan saja pentaksiran tu datang daripada guru, tetapi boleh lebih daripada itu. Rakan sebaya, mungkin kita boleh tanya makcik kantin juga. Ya, dalam sekolah tu boleh tanya. Ya, dalam satu komuniti di kampung dia, ya, guru boleh bertanya, tidak terhad kepada pentaksiran guru kepada murid sahaja. Okey, saya proceed.
Okey, jadi di sini yang saya nak highlightkan adalah pelaksanaan PBD yang betul akan memberi gambaran yang jelas tentang penguasaan murid. Penguasaan tu tidak lain dan tidak bukan garis panduan yang kita boleh dapat daripada kurikulum ataupun DSKP. Ya. Kemudian dalam PBD ada pelaporan sebanyak 2 kali, iaitu pada bulan Jun dan juga Oktober. Ini yang paling penting bila ada majlis temu bumi bersama ibu bapa, guru boleh berkongsi dan ibu bapa dapat mengetahui sejauh mana keupayaan anak-anak mereka. Dan yang paling penting dalam PBD ini iaitu hasrat KPM, iaitu selepas tamat tahap 1, murid telah sangat yakin dalam menguasai literasi asas iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan matematik bagi persediaan anak-anak untuk menghadapi tahap 2. Okay. Jadi di sini pendedahan memang telah diberi sejak tahun 2019 diberi secara menyeluruh. KPM, JPN ya. JPN seorang kita bernasib baiklah ya sebab di daerah kita memang dah ada JU-nya, JU negeri. Kemudian Melayu bangkit dari tidurmu. Iya, tak nyanyi. Tak tahu. Okey. Boleh saya proceed Dan pendedahan yang diberi kepada guru-guru PKP dan juga GB di peringkat sekolah mungkin kita sebagai pegawai perhubungan sekolah atau kita adalah pegawai kumpulan professional support system, kita boleh menggalakkan guru-guru untuk membuat PLC dalam kalangan guru-guru di sekolah mengikut panitia masing-masing. Jadi dari sini ya guru-guru ataupun dari sini kita telah dapat mengaktifkan PLC dalam kalangan guru-guru. Ya, sebab untuk baca buku pentaksiran, untuk membaca DSKP dan benda-benda yang baharu ini memerlukan satu pengorbanan. Kalau kita seorang-seorang nak baca mungkin agak mustahil, tapi dengan PLC mungkin perkara itu dapat diatasi. Ya, dan kita warga pendidik sangat bernasib baik kerana KPM juga telah menyediakan template perekodan. Dan template perekodan ini boleh dijadikan sebagai ataupun adalah juga template pelaporan. Am I right, Haji? Okey. Dan yang saya highlightkan di sini, yang saya nak highlightkan di sini adalah PBD ni adalah autonomi dan accountability. Autonomi kepada guru dan sejauh mana guru mempunyai accountability untuk mentaksir murid-murid mereka. Ya. Okey, jadi peranan guru di sini sebelum guru memulakan ataupun sebelum guru nak merancang PDP lagi, dia perlu menentukan objektif pembelajaran, memastikan terdapat perkembangan dalam pembelajaran murid. Jangan contoh untuk murid A, kalau 2 hari lepas dia berada di TP1, kalau hari ini kita mengajar dia masih lagi berada di TP1, itu adalah sesuatu yang agak tidak betul. Ya, jadi guru perlu, di sinilah guru perlu melihat ataupun membuat sedikit homework berkenaan dengan murid tersebut. Ya, kenapa dia tak faham, adakah disebabkan oleh masalah-masalah kesihatan dan sebagainya. Ya, memberi ulasan perkembangan murid dari segi kemahiran, sikap dan nilai pada ruangan ulasan guru, menyediakan bahan PDP yang bersesuaian dengan murid. Bahan PDP bermaksud bahan pembelajaran.
Ya, mungkin boleh juga dalam bentuk soalan, mungkin boleh juga dalam bentuk aktiviti-aktiviti, tetapi mesti bersesuaian dengan murid. Kalau sebab dalam satu kelas sekarang ni kita tidak streaming lagi, jadi dalam satu kelas kita mempunyai pelbagai aras keupayaan murid. Bila mempunyai pelbagai aras keupayaan murid, memang guru perlu menyediakan bahan PDP yang lah, ya, tidak sesuai lah kalau satu bahan tu nak guna untuk semua murid. Ya. Okey, mentaksir murid secara holistik, ya. Hasil kerja murid disemak, dinilai, ya, dibuat penambahbaikan dari semasa ke semasa. Akhirnya menyediakan pelaporan tahap penguasaan murid, menentukan ya murid itu berada di TP berapa apabila selesai beberapa SP untuk satu standard kandungan. Dan sentiasa berbincang dengan rakan sejawat tentang perkembangan dan kemajuan murid serta melaksanakan tindakan susulan. Di sini kita boleh juga namakan sebagai professional judgement yang akan diterangkan lebih lanjut oleh JU kita nanti ya. Okey, saya okey. Boleh. Jaga-jaga murid tadi ditaksir secara holistik lah, maknanya menyeluruh lah. Dulu kita ada penyerapan nilai dalam pengajaran kita tau, tapi kita tak nilai dia tu. Kita tak nilai budak kepada nilai yang ada pada diri dia. Namunnya tu cuma terserap. Tapi PVD ni dia ambil kira tu. Satu, kita akan taksir ilmu pengetahuan dia tau, ilmu pengetahuan dia. Yang kedua, kita akan taksir kemahiran dia, psikomotor, manipulatif dan sebagainya tu. Dan yang ketiga, kita ambil kira juga nilai murni pada murid itu untuk meletakkan TP tu. Gitu. Maksudnya kalau dia bagus gedik pun tapi nakal, dia tak boleh TP nak. Maksudnya gitu. Sebab dia ambil kira tiga perkara dulu, nakal, gomong, ajak gubung, kalau boleh AA lah. Gitu tau. Jadi satu benda agak berbeza lah, maknanya nilai pun dia ambil kira. Kalau budak tu potensi sekolah sama, masa kita taksir tu dia boleh jawab dengan molek, dia tak boleh beri TP yang sangat tinggi macam TP nak. Tu saya. Ya. Gua ada kalau cikgu kata, semasa satu ni budak boleh beri capai TP 3 je. Oh itu, baju separuh kan, ujung tahun baru TP nak. Ada betul tu. Teruslah, kalau untuk standard pembelajaran tu, standard kandungan tu dia mencapai tak yang sangat baik dah, boleh beri Pinang tak kira bulan berapa pun. Faham tak tau? Sebab ada orang kata gitu. Tak boleh beri Pinang masa ni, kita tunggu lebih tahun kata. Jadi, yang macam budak. Okay. Kemudian aku, ciri-ciri tadi, cikgu kita yang masuk kelas tu, dia kena bawa dia SKP semua. Sebab dia nak rujuk. Setiap kali dia mengajar SKSP dia tu, dia nak beri TP kena tengok TP nak ni guna tu tajuk ni, gitu. Bahasa mudah tu, saya guna bahasa mudah kan. Untuk TP Pak, mana kriteria untuk tajuk tadi, untuk standard pembelajaran tadi tu. Kena bawa dan tengok. Jadi kalau dia berjaya, dia buat pengayaan. Kalau budak ada TP nak lagi. Kalau budak tu dak lepas TP 2, TP 3 dia kena buat. Mulia maksudnya gitu. Dan masuk autonomi aku, sekolah yang bertanggungjawab terhadap keputusan tu. Pengetua guru besar, pengetua kena bertanggungjawab. Sekolah sipang rekod, tak payah tahu mana-mana sipang je. Pering perlu tak? Tak pering pun tak apa, tapi kadang-kadang sekolah lembah je pering tak apa kok, tak salah. Tapi tak apa tak pering, yang penting kalau orang mari boleh tunjuk. Ni dalam PC ni. Gitu. Tapi kadang-kadang kita bimbang tau, kata pun pering juga, tapi maksudnya kata kena pering tak? Boleh tak mau pering? Kalau tanya kita. Jangan kata wajib pering kita pergi sekolah, kena wajib pering. Tak ada. Dia boleh tak mau pering, tapi tunjuk apabila orang nak tengok. Ya. Sebenarnya perekodan ni sebab dalam kita mengajar lebih pada satu kelas. Dan Wak Iman satu kelas pun kita ada lebih daripada 20 orang murid. Agak mustahil untuk kita ingat. Lepas pada kita keluar dari kelas tu, kita tak ingat dah benda yang berlaku dalam kelas kan. Jadi itu adalah antara rasional kenapa rekod itu sangat penting. Okey. Kaedah perekodan tu terpulang kepada guru.
seperti yang Haji Aziz beritahu. Tapi KPM dalam wacana KPM baru-baru ni, dia ada beritahu juga bahawa template pelaporan tu kita boleh guna untuk perekodan. Okay. Kemudian saya nak sentuh juga bila mentaksir murid secara holistik, ia berkait rapat dengan kemahiran, pengetahuan dan nilai. Semua itu macam saya beritahu tadi, dari peringkat sekolah kita perlu PLC kan di SKP. Sebab dekat mana kita nak dapatkan garis panduan tersebut? Garis panduan tersebut memang telah ada dalam DSKP. Ya, dalam DSKP kalau kita boleh rujuk, boleh tengok, dia memang sudah ada different subject, mungkin different dia punya nilainya. Mungkin different dari segi kemahirannya. Ya. Okey. Okey, jadinya kalau kita tengok PBD banding dengan peperiksaan. Bila kita sebut PBD, ianya sangatlah berkait dengan pembelajaran berasaskan perkembangan. Di mana bila murid belajar berasaskan perkembangan, sebab di tahap 1 ni lah perkembangan murid berlaku dengan pesat. Ya? Jadi bila kita belajar melalui pengalaman murid, murid akan rasa seronok dan murid akan rasa deep. Hashtag budak-budak sekarang kan sebut deep. Ya, mendalami pembelajaran dengan lebih bermakna. Maksudnya kalau dia belajar, dia berada di tahun 1. Bila dia berada di tahun 4, dia masih boleh recall, boleh ingat apa yang telah dipelajari di tahun 1. Ya, disebabkan oleh mungkin guru merancang untuk murid itu mengalami tajuk yang diajar. Okey. Dengan PBD ini juga murid dinilai secara berterusan, ya, konsep tadi kan, ya, dalam bentuk pentaksiran sepanjang sepanjang proses PDP itu yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Ya, murid mengoptimumkan perkembangan dan pertumbuhan mereka pada setiap tahap pembelajaran seterusnya. Maksudnya untuk for the next lesson dia macam ada, macam Cikgu Rozat kata tadi, pengetahuan. Setakat mana pengetahuan murid. Jadi dengan adanya PBD, apabila murid membuat, apabila guru merancang sesuatu aktiviti, murid mesti seronok, murid mengalami perkara tersebut. Jadi mereka untuk for the next lesson, sebab dalam satu tajuk-tajuk dalam satu DSKP tu dia kadang ada urutannya, ya. Jadi mungkin yang dia dah pelajari dalam SK sebelum ini boleh dijadikan sebagai pengetahuan sedia ada dia bagi menghadapi PDP semasa, ya. Jadi murid belajar juga melalui pengalaman. Contohnya aktiviti-aktiviti yang diberi tu murid mengalami, contohnya bercerita. Murid mengalami bagaimana dia bercerita. Jadi murid akan rasa seronok dan dihargai. Murid akan sentiasa merasa yang dia dihargai. Kemudian murid yakin dengan kebolehan mereka. Ini sangat penting. Ini yang sangat ditekankan. Sebab kadang-kadang murid-murid ini dia tidak ada keyakinan diri. Terlalu inferiority complex. Bila dia tengok kawan dia macam lebih daripada dia, dia dah mula rasa rendah diri dan tidak mahu mencuba. Tapi dengan PBD ni, apabila guru merancang aktiviti-aktiviti untuk setiap murid, semua murid akan terlibat dalam proses PDPC tersebut. Kemudian murid juga belajar secara autentik. Apa yang dimaksudkan dengan autentik? Apa yang dimaksudkan dengan autentik? Jeli. Musim-musim PKP ni sebenarnya, okey saya bagi contoh lah sikit. Musim PKP bagi individu-individu yang rasa nak cuba sesuatu aktiviti adalah melalui aktiviti-aktiviti itu akan mereka akan belajar secara autentik. Dia akan buat pertama, buat yang kedua. Ya? Yang asli. Macam mana? Asli. Okey. Jadi murid belajar secara autentik bermakna murid belajar daripada pengalaman mereka.
Murid belajar bagaimana untuk menyelesaikan sesuatu penyelesaian. Ya, jadi murid dapat menakul di sini, autentik, menyeluruh, holistik. Ya. Jadi kita dapat membina potensi murid kita supaya mereka lebih ataupun mereka mempunyai tahap pemikiran yang kritis dan akhirnya menghasilkan satu persembahan yang kreatif. Ya. Kemudian murid juga berfokus, PBD ni lebih berfokus kepada perkembangan. Daripada pengalaman itulah jadi murid akan jadi lebih dewasa. Walaupun murid itu berada di tahap 1, kita jangan underestimate mereka. Ya, seperti rakan-rakan saya SISC Plus, rakan-rakan SISC Plus yang berpeluang ke satu sekolah rendah di Kemaman untuk projek KMR TS25 mereka, murid prasekolah lagi sudah menunjukkan kebolehan mereka, sudah menunjukkan satu potensi yang kadang kita kata baru prasekolah, ya. Tapi kita jangan menghadkan kebolehan anak-anak kita. Kemudian pertumbuhan murid berlaku dengan pesat. Macam saya beritahu tadilah, kenapa PBD ni diwajibkan di tahap 1, kerana mereka telah membuat kajian, KPM telah membuat kajian, bahagian dasar telah membuat kajian bahawa di tahap 1 inilah pertumbuhan minda murid berlaku dengan begitu pantas. Okey. Aji nak tambah? Okay, ada sikit lah. Gini, saya ambil dua perkara je. Yang pertama tu fokus PBD lah belajar ikut perkembangan. Cerita mudah cikgu, maksudnya cikgu kenal seorang-seorang budak dia. Tengah ustaz dia tahu budak dia ni dah lepas kerok lagi. Ni laju dah. Mana dia siapa tak kenal seorang-seorang, apa dia ikut perkembangan budak tu. Itu antara kebaikan, tapi mungkin pada cikgu mungkin berat sikit gitu. Tapi yang kedua, tujuan PBD juga ialah supaya budak terasa seronok masuk sekolah. Seronok. Sebab bila sebut periksa ni orang tertekan. Betul tak Jeli? Tekan. Sangat. Kita nak periksa PTK tekan. Nak periksa ambil lesen kereta tekan dah. Nak temu dega. nak temu dega nikah pun tekan walaupun nak nikah. Maksudnya bila apa je you periksa tu ni bukan budak je lega. Cikgu lega lagi. Apa je dah lega. Pegawai PBD. Pegawai PBD. Oh tu rasanya tak apa. Pegawai je. Maknanya peperiksaan tu memang menekan tau. Jadi zaman tak satu ni kita sibuk dengan periksa dah. Kawan tu baru nak main kat sekilas. Mu sibuk periksa dah. Maknanya dia suka main sekolah. Saya pergi buat bimbingan di Kemamang. Cikgu tu jaga puan. Dia tak tahu pun saya nak pergi sedap khabar. Saya masuk. Dia nyanyi bangau. Mengapa engkau guru? Dia nak ajar kata tanya je. Ada satu je kata tanya dalam tu. Tapi budak seronok. Lagu je nyanyi ramai-ramai. 10 minit dah nak biasa tu. Nak cari tertanya satu je dalam. Tapi nak kabarnya. Budak seronok jaga nak ajar tertanya. Nyanyi lagu bangau-bangau. Sebab budak tahu lagu tu. Lepas saya nyanyi, so laki pula bangau dengan ni. Jadi budak saya tanya. Dah kalau tak kena ni. Macam dia suka tu. Tujuan antara juga tujuan supaya budak tak rasa tekan. Ini Allah. Semua orang akan tertekan. Termasuklah kita juga. Tak ada banding ada apa. Bila ni ada banding pun banding kat belakang ni. Kat belakang pun banding. Sebab tu saya rasa PBD akan menjadi penting lepas ni dan semua pegawai kita ni akan kena cara dah ke PBD sebab dan kita dua orang ni. Mana gitu. Itu je yang saya tambah. Okey, kemudian yang seterusnya, kenapa peperiksaan tidak relevan? Ini 10 sebab kenapa peperiksaan tidak relevan juga dinyatakan dalam Twitter Datuk Masli Malik. Di sini saya bagi link di sini. Dalam Twitternya menyatakan bahawa peperiksaan tidak relevan macam Ajar Aziz beritahu tadilah. Murid akan rasa tertekan. Tapi bila peperiksaan dimansuhkan, maka murid bebas dari tekanan. Kalau dulu anak-anak saya lah, zaman anak-anak saya dulu, di tadika pun dah ada peperiksaan. Pergi buat nilai temu murni, dia cerita ni A, B, C gitu.
Jadi sebab itulah sekarang ni tadika-tadika sekarang di Terengganu saya tak pasti, tapi di Kuantan dah ada tadika tidak belajar pun huruf-huruf abjad ni ABC, dia belajar tadika belajar macam mana nak memasak, macam mana nak berkebun. Sepatutnya aktiviti-aktiviti prasekolah tu kita pegawai kena tengok balik, sebab pengalaman kami SIC Plus bila turun ke sekolah Encik Aziz kita pernah pergi ke satu sekolah, prasekolah diberi bahan dalam bentuk 2D, tidak ada hands on activity. Mungkin kita boleh tengok balik di mana kekangan-kekangan. Sepatutnya di prasekolah dengan peruntukan yang ada dan mereka dibantu oleh ibu bapa, aktiviti-aktiviti yang berbentuk hands-on, fun learning, deep learning itu akan menjadi keutamaan bagi memberi fokus kepada pembelajaran berasaskan ataupun berorientasikan perkembangan. Okey, dalam Twitter Dr. Mazli Malik juga menyatakan bahawa dengan adanya PBD ini, guru mempunyai ruang untuk merancang aktiviti PBD. Okey, jadi cikgu tak stres. Cikgu rasa seronok bila macam Cikgu Aziz kata, cikgu minta murid untuk menyanyi lagu Bangau-Bangau, cikgu pun nyanyi juga. Dan kita tahu salah satu terapi jiwa adalah melalui nyanyian. Okey, kemudian memberi fokus kepada kepelbagaian potensi murid. Kita kenal murid kita seorang-seorang. Kalau dulu peperiksaan kita duk sibuk nak A sehingga kan murid yang duk tahu tak reti nak baca, tak kenal pun huruf, kita macam tidak ataupun kita terlepas pandang. Bila naik tahun 6 baru tahu, oh budak ni tak boleh baca lagi. Memang agak mendukacitakan lah. Guru boleh memberikan tumpuan penuh kepada tugas mendidik. Kita tahu cikgu kita sangat suka untuk mengajar. So sekarang dengan adanya PBD, cikgu boleh merancang bagaimana untuk kita polish potensi murid-murid dalam kelas kita. Dan yang penting juga di sini yang di-highlightkan adalah dengan adanya PBD ini dan kenapa peperiksaan tidak relevan lagi adalah PBD dapat membina dan memperkukuh kemahiran 4M, iaitu membaca, menulis, mengira dan menakul. Kalau kita memberi aktiviti contohnya bercerita, tak secara langsung, kalau budak tu tak boleh baca lagi, kalau setakat bercerita saja dia dah boleh membina suku kata-suku kata. Okey, kemudian lagi mempertingkatkan bakat, minat, kemahiran dan sasiah murid. Okey, dapat melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Ini dah memang diberikan oleh kementerian iaitu aktiviti dalam PBD untuk tahap 1 ada 5, iaitu permainan, projek mudah, main peranan, bercerita dan kuis. Kemudian yang penting juga di sini adalah yang saya boldkan di situ ialah membentuk karakter murid dengan kaedah learning centered. Kalau dulu kita terlalu exam oriented sehingga kan kita terlepas pandang murid-murid kita yang sangat mempunyai potensi yang boleh diasuh. Kita terlepas kerana kita terlalu menekankan kepada peperiksaan, dan Dr. Mazli juga menekankan kepada dengan adanya PBD ini guru dapat menyemai nilai murni dalam diri murid dengan prinsip values, codes and thought. Nilainya kita boleh ajar juga. Contoh macam Cikgu Aziz kata tadi, untuk TP6 kalau murid itu cemerlang dalam akademik tetapi nilainya tidak ada, maka kita tidak boleh ataupun guru itu tidak boleh memberikan TP6 kepada murid tersebut. Dan akhir sekali, objektif pembelajaran berdasarkan standard yang ditentukan oleh guru adalah mengikut keadaan dan keperluan murid. Ini adalah antara ataupun 10 perkara kenapa peperiksaan tidak relevan yang telah dinyatakan oleh Datuk Dr. Mazli Malik daripada Twitter beliau. Ini address yang bolehlah cikgu klik dan tengok video tersebut. Okey, kemudian secara keseluruhannya bila kita sebut saja pentaksiran bilik darjah, ianya adalah merangkumi aspek pengetahuan,
kemahiran dan nilai. Ada soalan ke nak tanya macam mana pengetahuan, macam mana kemahiran, macam mana nilai? Ya. Semua-semua ini kita boleh tengok daripada DSKP. Okey. Kemudian sebagai rumusannya untuk definisi pentaksiran ialah proses mendapatkan maklumat perkembangan murid. Ya, kita nak dapat maklumat. Kita nak tengok murid tu bagaimana perkembangan mereka. Okay? Dan boleh berlaku secara formal dan juga tidak formal sebagaimana yang saya dah beritahu sebelum ini. Okay? Untuk tahap penguasaan sebenar murid tersebut. Okey, kemudian kita masuk kepada pelaksanaan. Apa persediaan yang KPM sediakan bagi memandu guru dalam menjalankan perubahan ini? Ya, kalau cikgu boleh tengok, kalau tuan-tuan boleh tengok di sini, SSP merujuk kepada sokongan support, sistem sokongan profesional yang disediakan oleh KPM. Ya, professional support system yang disediakan oleh KPM tak lain dan tak bukan adalah surat siaran. Ya, surat siaran yang menyatakan peperiksaan setara dimansuhkan, iaitu surat siaran KPM bilangan 14 tahun 2018 bertarikh 19 Disember. Ya, dan juga buku panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah edisi yang terbaru. Dia ada 2 edisi, yang tahun 2018 dan juga tahun 2019. Tuan-tuan bolehlah dapatkan daripada laman web ini, address URL yang disediakan dengan memuat turun alamat ini untuk mendapatkan panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah, buku dan juga surat siaran. Ya, di mana dalam buku tersebut terdapat 6 bahagian, iaitu pengenalan, fungsi asas, tahap penguasaan, perkembangan profesional, pelaksanaan pentaksiran dan diikuti dengan contoh instrumen pentaksiran. Pendek kata, kalau kita rasa ada kemusykilan, kita boleh rujuk kepada buku panduan tersebut. Ya. So untuk yang seterusnya saya serah kepada Haji Abdul Aziz. Sebelum saya sambung, lepas tu kita rehat sekejap lagi dah. Nak air sak okok lugup mana tahu. Gini, satu yang saya nak sebut tadi yang tentang ni, murid ditaksir secara formal dan tak formal tu. Formal tu dalam kelas tak, macam biasa yang kita rancang, kita ada pelaporan, kita ada yang tak formal ni kalau ada spontan, dia boleh berlaku kat mana-mana. Kantin ke, surau sekolah ke, bilik guru ke tau. Katakan mengajar matematik, apa panggil dia? Operasi bahagi contoh. Tu cikgu Li, saya bagi. Tu cikgu Li jumpa budak di kantin. Mau beli benda mak, dia beli buah bong. Berapa sen stay? 5 sen. Oh, sama aku 5 sen. Dan kalau beli sebelah, apa sen mak? 25 sen aku. Oh, jok rumah aku tu. Tapi salah ya apa mak kau? Apa salah cikgu Li? Apa salah? Jeli, apa salah Jeli? Apa salah? Kalau beli sebelah. Kalau ikut kaedahnya, separuh memang 25 sen. Tapi tak jual lah separuh. Itulah sebab mana dia jual walaupun separuh. Mana jual separuh. Jadi mungkin macam yang Cikgu Hasib beritahu tu. Kita boleh cuba lagi pemikiran murid itu untuk berfikir. Tapi dia jawab tu betul. Maknanya dia menguasai proses bagi tu contoh. Sama juga katakan Ustaz Asing ngajar Kut Islam, Kut Imam, tiba-tiba pergi seseorang, dia nampak budak kelahir ni, dia tak nak tanya lagi. Li, mari sini kali. Tak Ustaz Asing, Ustaz ajar ni. Kau Ustaz kek-kek. Lepas tu, Kut Imam, awak nak contoh dulu. Ustaz. Buat contoh lain. Ustaz ajar mana apa ni? Ustaz siapa? Dia tu ajar Kut Imam, Kut Islam tak? Dia jawab, betul lah duduk belah Ustaz Asir, dah apa? Dah hukum Islam ada berapa Ali? Dia pun garuh kepala hanya 5 kenal ni.
Dok 5 lah tak. Mana maksudnya dok 5 lah tak mana dok masa itu. Tapi maksudnya kita boleh lah keadaan yang tak formal gitu. Dia boleh tadi saya ngajar bahasa Melayu COVID-19 ni tau. Macam-macam kata terang punca langkah dan semua kesang pada negara tu. Dia mari kat bilik kita ke atau buku tu tanya. Jadi kita kat mula mendapat aku cerita COVID ni. Kita makan kelawar tu. Banyak-banyak orang kata cerita dalam kelas tu. Sedih. Dia boleh cerita makan kelawar. Sebab mahu dia ada kelawar. Itu. Orang lain tak ingat aku. Mana hebat maksud dia tu. Gitu. Boleh mana tak? Boleh tak? Lama gitu. Okay.